Baik, hari ni kita nak tengok surah apa? Hari ni juzuk ke-12. Ya, juzuk ke-12 saya ambil 2 ayat tema untuk kita bincang. Terima kasih banyak Haliza, Aini Mamat. Saya minta izin tak sebut tuan puan ya. Kita sebut nama secara nama akaun. Ya tuan-puan, terima kasih banyak bersama-sama dengan saya setiap pagi. Hampir setiap pagi ada je orang yang kekal setia. Terima kasih banyak. Baik, Alhamdulillah hari ni tuan-puan kita nak masuk juzuk yang ke-12 bersamaan dengan 12 Ramadan. Surah Hud. Saya pilih daripada surah Hud dan dia ada berkaitan dengan perbincangan kita semalam daripada juzuk yang ke-11. Ada sedikit berkaitan daripada juzuk 11 surah At-Taubah. Yang mana semalam kita bincang a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah ila akhiril ayah. Baik, kita dah tengok dah ayat ni semalam. Tetapi saya nak bagi tahu ayat yang kita bincangkan hari ini ada sedikit berkaitan dengan dua frasa ataupun dua ayat pertama daripada ayat ini secara lengkap yang semalam kita dah bincangkan. Hari ini kita nak masuk juzuk ke-12 anak kanda Syafiq Majid. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Baik, jadi kita nak tengok apakah ayat yang ada kaitan dan kita nak bincang sikit tentang, kalau tuan-puan tengok tajuk yang saya bawakan hari ini, 2 kunci kebahagiaan. Okey, yang mana ramai antara kita termasuk saya tak boleh nak nafikan kan, sebagai manusia kita sangatlah teringin nak bahagia. Oh, saya lupa hari ni tak buka lagi dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Minta maaf banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, minta maaf. Tadi sebab buat pesanan penaja lebih awal lupa terus baca Fatihah. Puan Marzia Izzati Syaima, anak saudara saya daripada Kedah. Ni anak tokek restoran Sila Mai Rasa. Kakak saya buka restoran Sila Mai Rasa di Pokok Sena tuan-puan. Lepas PKP nanti ada siapa yang boleh lajak ke Pokok Sena Kedah, lajak-lajak lah. Ni anak saudara saya yang akan menanti tuan-puan sampai ke restoran Sila Mai Rasa. Ustazah Madihah Baharudin minta tolong tengok salah silap dan sebagainya tuan-puan. Jom kita mula hari ni. Baik tuan-puan, bila saya letak tajuk di hari ni 2 kunci kebahagiaan. Ya, 2 kunci kebahagiaan yang saya yakini bahawa setiap seorang daripada kita hidup atas dunia ini sangat mengimpikan kebahagiaan, sangat mengimpikan kegembiraan, sangat mengimpikan dan berharap, berimpian untuk mendapat kenikmatan sehingga merasa dada kita lapang. Dan tuan-puan, kadang-kadang apa yang saya perlu perbetulkan pada permulaan perbincangan kita hari ini untuk saya dan kita semua, kita nampak bentuk bahagia kita itu ataupun kita ukur kebahagiaan kita itu. Terima kasih Siti Wahidah, Munira, Kak Munira Rahim, masya-Allah. Baik. Kadang-kadang kan kita ukur kebahagiaan kita itu berdasarkan kacamata manusia. Ini ternyata salah tuan-puan. Sebab tu topik hari ni saya nak bawa 2 kunci kebahagiaan. Dan apakah bentuk kebahagiaan yang sebenarnya, yang sepatutnya kita kejar, yang sepatutnya kita impikan, yang sepatutnya kita dambakan. Pembetulan pada kacamata kita, kita bayangkan, oh bahagia mesti ada kerja yang besar. Bahagia mesti ada gaji yang besar, jawatan, pangkat. Ya, kebahagiaan mesti berkahwin, kebahagiaan mesti ada anak cucu, kebahagiaan mesti ada rumah yang besar, kebahagiaan mesti ada kereta yang besar yang hebat, kebahagiaan mesti tulis dekat Facebook, kebahagiaan mesti dapat sanjungan dan pandangan mata manusia. Sama sekali tidak benar tuan-puan cara kita mengukur dan mendefinisikan kebahagiaan.
Kebahagiaan mesti ada follower yang ramai. Kebahagiaan mesti menjadi terkenal, masuk TV dan radio. Salah. Itu perkara pertama yang ternyata salah. Kita define, kita mendefinisikan kebahagiaan. Lalu apakah punca kepada bila kita salah faham tentang kebahagiaan? Kita mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Okey? Sebab kita define, kita memaksudkan kebahagiaan mesti gaji yang besar. Lalu cara kita mencari kebahagiaan itu pun mungkin ada kesalahan. Oh, kena memilih kerja ya. Ya, kalau kerja kecil-kecil tak syukur sebab aku punya kebahagiaan bila bekerja dan bergaji besar. Ya, lagi mana tak ada gaji besar, lagi mana tak harta tak banyak, lagi mana rumah tak besar, tidak bersyukur. Lalu kita terus-terusan tak berbahagia. Tak syukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang saya nak bincangkan pagi ini, insya-Allah secara ringkas dalam slot kita pagi ni, pagi dengan Al-Quran. Jadi tuan-puan, saya nak bawa diri saya dan kita semua memahami apakah kebahagiaan yang sebenar. Lalu bila kita faham apakah bentuk kebahagiaan yang sebenar, yang memberi jiwa kita lapang, yang memberi dada kita tenang, yang memberi fikiran kita, ya, kehidupan kita tidak tergopoh-gapoh, tidak terkejar-kejar, tidak lalai dengan dunia. Kita nak faham apa erti kebahagiaan yang sebenar. Dan bila kita faham, kita define apakah kebahagiaan yang sebenar, kita akan mencari kunci untuk bahagia dengan benar. Jelas ya tuan-puan? Agak berfalsafah pula pagi ni. Tapi bukan nak falsafah. Saya nak guna bahasa yang mudah je. Saya nak bagi tahu kadang-kadang mata kita nampak bahagia tu dengan ada anak. Contoh Jadi bila tak ada anak, kita rasa tak bahagia. Lalu kita nak bahagia itu dengan adanya anak, mencari-cari jalan yang tidak bersyukur. Kita define bahagia kita itu dengan ada harta yang banyak. Jadi selagi mana kita tak ada harta yang banyak, kita rasa kita tak bahagia, kita sesak dada, kita sesak nafas, kita kerja siang dan malam sebab nak kumpul harta, ya, kita ignore ataupun kita mengabaikan sebahagian tugasan kita atau tanggungjawab kita sebagai khalifah, sebagai seseorang dalam masyarakat yang perlu menyumbang, ya, sebab kita define tu salah. Lalu cara untuk kita define, cara untuk kita dapatkan kebahagiaan itu juga salah. Hari ini kita nak memahami kebahagiaan tuan-puan, kebahagiaan saya dan kita semua bukan pada apa yang ada atas muka bumi ini dengan harta, keturunan, rupa paras, follower, ya, glamour, apa lagi, harta, pangkat dan sebagainya. Kebahagiaan adalah perkara yang paling utama itu mencari Allah. Lalu kita nak cari apa kunci kebahagiaan tersebut. Ada dua kunci. Okey? Jom kita tengok daripada surah Hud. Terima kasih banyak Nurtina Antiqa, Jelas dari Johor, Najmuddin Ahmad, Dr. Rod, Aina Enyen, Muhammad Alif, Marzia Syu'ib, Siti Maria, Hasmah Adnan dan juga sahabat-sahabat lain. Okey. Tuan-puan, saya sangat berdoa semoga selepas 30 Ramadan, ya, perkara ataupun kita punya wabak yang sedang menguji kita ini selesai. Amin, insya-Allah. Kita susun satu hari nanti, jomlah kita berukhuwah, bersilaturahim, jumpa face to face kan. Ada rezeki nanti insya-Allah kita buat satu perjumpaan, kita jumpa ramai-ramai. Insya-Allah, insya-Allah. Suryani Muhammad Zain. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Okey, tuan-tuan, jom kita tengok ayat 3 surah Hud dan juga ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat 3 tuan-puan. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu, ya, kalau perkataan istaghfiru itu dalam perkataan yang kita duk jumpa setiap hari adalah istighfar. Ya, apa maksud istighfar? Istighfar ataupun istaghfiru ini perkataannya yang sama. Cuma yang kita duk sebut istighfar itu adalah kata nama. Ya, dalam daripada sudut tata bahasa, istaghfiru adalah fa'al amar, perbuatan, ya, arahan atau suruhan suruh buat. Wa anistaghfiru, maka mohon ampunlah, beristighfarlah. Taib. Kepada siapa? Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Summa tubu ilaih, dan bertaubatlah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua benda. Ini kunci di awal-awal kita jumpa dah. Wa anistaghfiru rabbakum, mestilah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apa dia? Thumma tubu ilaih, dan kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua kunci kebahagiaan. Dua kunci paling utama untuk saya dan untuk kita semua tuan-puan. Okay, sebab kita nak define apakah bentuk kebahagiaan yang sebenar. Belum sampai lagi apakah kebahagiaan yang sebenar, tetapi tuan-puan, cara untuk bahagia kita dah belajar awal-awal ayat ni. Apa dia? Wa anistaghfiru rabbakum, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tubu ilaih, dan bertaubatlah kepada Allah taala. Tuan-puan, masya-Allah tabarakallah. Dua perkara ini, minta ampun, ya, istighfar, dan juga bertaubat, tidak memerlukan kita suci daripada hadas. Orang period boleh, orang nifas boleh, orang istihadah boleh, orang dalam keadaan junub boleh. Apatah lagi orang dalam keadaan bersih, suci. Tidak memerlukan syarat ada wuduk. Tidak memerlukan syarat jumpa di Al-Ustaz nanti, insya-Allah. Anak kandar Syafiq Majid, anak kandar saya ni, ustaz dah ni, masya-Allah. Kirim salam saya ke Ustaz Faiz. Ustaz Faiz? Apa Ustaz Faiz? Anak kandar Syafiq Majid, kirim salam. Sorry? Syafiq Majid. Student saya, macam student abang juga. Oh. Insya-Allah. Syafiq, nanti saya balik Kedah, kita jumpa nah, insya-Allah. Boleh belanja saya dengan Ustaz Faiz. Okey, sambung. Tuan-puan, istighfar kepada Tuhan kamu dan bertaubat. Macam saya kata tadi, tak ada syarat. Subhanallah, tak ada syarat. Kan? Siapa-siapa boleh istighfar, siapa-siapa boleh bertaubat. Ya, macam saya kata tadi, dalam keadaan hadas ataupun dalam keadaan suci. Ya, di sini tak semestinya kena pergi umrah ataupun pergi haji baru boleh istighfar. Tak, kita boleh buat dekat sini. Dan tidak ada pengkhususan mesti ada wuduk, kena menghadap kiblat. Tak, istighfar, minta ampunlah, dan bertaubatlah dalam keadaan apapun. Wanita especially saya nak sebutkan, ya, sebab kadang-kadang Ramadan ini menguji perasaan wanita, ya, yang especially yang ibu-ibu yang tak sempat nak lari, nak kejar dengan anak, yang datang haid lagi, ataupun yang nifas dan sebagainya, sedih dengan Ramadan tak dapat di fully utilize, tak dapat digunakan sepenuhnya. Tuan-puan, istighfar tak memerlukan perkara-perkara yang kita duk sedih tu. Ya, istighfarlah masa tengah mop lantai, tengah vacuum, tengah potong sayur, tengah sediakan bahan, tengah menyusukan anak, tengah lipat baju. Tengah apa? Istighfar, yakni zikir. Zikir mengingat Allah. Okey? Dan bertaubat. Baik. So, tuan-puan, dua perkara ini adalah kunci kita nak sembang pagi ini, nak mendapatkan kebahagiaan. Dan bila kita buat dua perkara ini, apa yang Allah janjikan kepada kita? Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajali musamma. Allahu Akbar. Apa dia maksud dia? Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajali musamma. Nescaya Allah akan yumatti'akum,
akan memberi kenikmatan, mata'an, nikmatlah, memberi kenikmatan, ya, mata'an hasanan, dengan kenikmatan yang baik, kenikmatan yang cantik, kenikmatan yang mulia. Siapa yang janji tuan-puan? Adakah saya? Tidak, Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat dua perkara ini, yumati'akum mata'an hasanan ila ajali musamma. Taib. Kisah lagi kita jumpa Nardina, macam mana istighfar dan bertaubat boleh beri bahagia, Ustazah. Okey. Baik, macam mana kita nak cari bahagia ni? Apa kunci dia ni? Kunci kita jumpa dah. Macam mana? Bagus soalan Nurdina, masya-Allah. Taib. Allah beri, kalau kamu buat minta ampun kepada Allah dan bertaubat itu, okey, nescaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus. Yumati'akum mata'an hasanan ila ajali musamma, sehinggalah sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Oh, anak saudara saya hari ni Izzati Syaimak tengok dengan mak saya lah kot noh. Depa ada turn bertugas. Kadang cucu ni, kadang cucu ni. Mak saya tak ada Facebook, jadi cucu-cucu bertugas lah ni maksudnya. Baru ingat patut tak ada Nu'man Bashir hari ni. Okey, ni iklan sajalah tuan-puan kan. Ila ajali musamma, sehingga satu waktu yang telah ditentukan. Siapa istighfar, siapa taubat, Allah beri kenikmatan kepada dia sehingga ajali musamma, satu waktu yang telah ditetapkan. Satu waktu yang telah ditetapkan tu sampai bila? Maksudnya sehingga dia meninggal, sehingga dia mati. Allah akan beri nikmat kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan beri nikmat kepada orang yang istighfar dan orang yang bertaubat. Baik, teruskan tuan-puan. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Dan Allah akan yu'ti kulla dhi fadlin fadlah, akan memberi kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan itu balasannya, ataupun setiap orang yang tadi istighfar dan juga bertaubat tadi, Allah akan beri kenikmatan sehingga satu masa kepada dia, dan Allah akan mendatangkan, Allah akan memberikan kepada dia, ya, kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan. Siapa yang buat keutamaan ini, saya kita sebutkan apa dia balasannya. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yawmin kabir. Dan kalaulah fa in tawallaw, kamu berpaling, ya, kamu berpaling maksudnya kalau kamu tak buatlah daripada istighfar, daripada taubat. Dan seperti yang saya sebutkan tuan-puan, ayat ini dia berkaitan dengan ayat sebelum ini juga, dan ayat selepasnya. Cuma saya ambil dua ayat sahaja untuk kita tengok secara praktikal dalam kehidupan kita tanpa menafikan ayat-ayat lain. Okey. Tapi kalau kamu kufur, kamu berpaling, fa in tawallaw fa inni, sesungguhnya aku, merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhafu, takut, alaikum azab yaumin kabir, aku takut sesungguhnya kamu akan ditimpa azab yaumin kabir, pada hari yang sangat besar, itu adalah hari kiamat. Jelas tuan-puan, kalaulah kita istighfar dan kita taubat, Allah akan memberikan kenikmatan yang sangat banyak, sangat baik kepada kita sehingga satu masa nanti, yakni sehingga kita mati, sehingga kita meninggal, dan akan diberikan setiap orang yang utama tersebut balasan yang setimpal dengan apa yang dia buat. Siapakah orang utama ni, nanti kita sebutkan. Dan sekiranya kamu berpaling, sekiranya seseorang itu berpaling daripada nak balik kepada Allah, ya, istighfar, taubat, maksudnya dia tak balik kepada Allah. Siapa yang berpaling, siapa yang kufur daripada perkara ini, dia tak buat perkara ini, maka Rasulullah pesan pada kita, fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir, aku takut kamu akan ditimpa satu azab pada hari yang sangat besar, itu adalah hari kebangkitan, hari kiamat. Ilallahi marji'ukum. Taib. Dan kepada Allah lah, ilallah marji'ukum, tempat kembali kamu, yakni saya dan kita semua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah itu, Allah Subhanahu wa taala, kulli syai', atas segala sesuatu, qadir,
sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat qudrah, berkuasa untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu perkara. Baik, soalan dia, Ustazah kata tadi kunci bahagia adalah istighfar dan juga taubat. Macam mana? Tak nampak pun bahagia dia di mana, tuan-puan. Itulah maksud kita sebutkan tadi. Kacamata seorang manusia selalu mendefinisikan kebahagiaan dengan harta benda. Kebahagiaan dia dengan pekerjaan. Kebahagiaan dia dengan perkahwinan. Kebahagiaan dia dengan memiliki harta, memiliki pengaruh, memiliki kerjaya, pendidikan dan semua perkara. Bila kita define begitu, tuan-puan, sekadar kita define kebahagiaan itu memiliki harta ataupun apa-apa sahaja daripada bahagian dunia, lalu kita akan mencari kunci tersebut dengan cara yang salah. Sebenarnya, hakikat sebenar adalah orang yang bahagia adalah orang yang lapang dada dia, orang yang tenang jiwa dia, orang yang tak kusut fikiran dia, orang yang hidup dalam kasih sayang Allah, orang yang tidak meletakkan harta sebagai cara dia bahagia. Bila orang ini terlepas daripada kesengsaraan, salah faham tentang kebahagiaan hanya diperolehi dengan dunia. Dia percaya bahawa yang memberi bahagia bukanlah harta tetapi Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahawa bahagia yang sebenar bukan pada hari ini tetapi hari esok bila dibangkitkan semula dalam keadaan timbangan baik dia berat, dalam keadaan pahala dia banyak, dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan Allah redha, dalam keadaan dia bekerja di atas dunia ini seperti mana yang kita sebut semalam. Dia bekerjalah sebagai sesiapa pun. Semalam kita dah sebut kan, kullu ya'malu ala syakilatih, setiap seorang tu dia bekerja atas bakat, kemahiran, kemampuan, kebolehan dia. Ya, ada orang boleh mengajak, dia mengajak. Ada orang boleh melukis, dia melukis. Ada orang boleh menulis, dia menulis. Ada orang boleh merawat, dia merawat. Ada orang boleh dia kerja sebagai pembersih, ya, bahagian membersihkan. Dia membersihkan. Ada orang dia kerja bawa orang pergi travel, macam suami saya. Suami saya bertugas di Zahazan Travel and Tours, di bawah bawah Datuk Dr. Zahazan. Apapun kerja kita, tuan-puan, selagi mana kerja tersebut, macam mana yang saya sebut semalam, yang pertama, kerja tersebut mestilah halal, kerja tersebut mestilah baik, kerja tersebut boleh bawa kepada keberkatan, kerja tersebut hasilnya membuatkan kita tidak kedekut untuk kembalikan sebahagian perolehan kita kepada masyarakat sebagai sedekah, zakat, wakaf, infak dan juga nafkah, maka itu kerja yang mulia. Tidak disyaratkan pun kerja sebagai apa. Lalu tuan-puan, kalau kita memahami apa yang Allah maksudkan ini, kita tidak akan define bahawa aku kena kerja besar, gaji besar, rumah besar baru aku bahagia. Aku faham, saya faham bahawa aku kerja apa pun selagi mana ia halal, berkat, baik, tidak melanggar batas syariat, dan aku bahagikan apa yang aku peroleh itu, sebahagiannya aku ambil sekadar keperluanku dan sebahagiannya pula aku berikan kembali kepada masyarakat, kepada asnaf, kepada orang yang memerlukan. Dan kerjaya aku ini tidak menghalang aku untuk terus melakukan tugas aku sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dia akan bahagia, tuan-puan. Dia tidak akan terkejar-kejar mencari pangkat, follower, apa sahaja yang orang lain define, itulah kebahagiaan. Jadi macam mana orang yang begini, manusia yang bahagia ini dalam kasih sayang Allah ini, dia tidak terpandang dengan dunia, dia tidak terlalai dengan dunia, ya, dia bahagia sahaja dengan apa sahaja yang Allah tentukan atas dia, apa sahaja yang Allah dah takdirkan untuk dia. Bekerja sebagai apa, bagaimana menjalani kehidupan dia. Ya, saya teringat, tuan-puan, ada satu kata-kata, saya tak ingat, saya dengar tapi dalam radio IKIM kan. La haula wala quwwata illa billah. Baik, Puan Aini, jumpa lagi insya-Allah. Share dulu boleh, tak ada masalah. Nanti tengok balik. Tuan-puan,
Ada orang yang rumah dia besar tetapi terasa sempit. Namun ada orang yang rumahnya kecil tapi terasa lapang, terasa besar, terasa luas. Kita nak A ke B? Kita nak jadi orang pertama tadi ke rumah besar tapi rasa sempit dada, sesak? Ataupun kita nak jadi orang yang kedua, rumahnya tak besar mana, kerjanya tak hebat mana pada pandangan manusia, tetapi dia bahagia, dia rasa tenang, dia percaya dengan kasih sayang Allah, dia dapat rasakan keampunan Allah, dia dapat rasakan adanya bimbingan Allah dalam kehidupan dia. Dia bahagia dengan gajinya yang kecil, dia bahagia dengan rumahnya yang pada pandangan orang tidak seberapa tapi bagi dia sangat luas rumah dia. Ini orang yang memiliki kebahagiaan yang sebenar. Dan bagaimana orang ini memiliki kebahagiaan yang sebenar ini? Kerana jiwanya penuh dengan kasih sayang Allah, asbab kepada dia banyak istighfar dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Orang yang istighfar, orang yang minta ampun kepada Allah, dan orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah. Ya, apa maksud taubat? Kembali kepada Allah. Tuan-puan, dia akan mendapat kebahagiaan jiwa yang tidak akan boleh dibeli dengan harta ataupun pangkat, follower dan sebagainya. Ini maksud saya kata dua kunci kebahagiaan. Kita banyak istighfar, banyak bertaubat, banyaklah kembali kepada Allah, banyakkanlah bersyukur, banyakkanlah beristighfar, minta ampun kepada Allah. Lalu kita akan rasa tenang, tuan-puan. Bila dalam keadaan tenang, kita akan memahami apakah maksud kebahagiaan yang sebenar. Tuan-puan cuba lihat, tuan-puan. Ni baru saya nak syarah. La ilaha illallah. Kata nak buat 30 minit. Tak 30 minit juga, tuan-puan. Baik. Tuan-puan tengok pada ayat yang ketiga saya syarah dekat, saya bacakan tadi kan, tuan-puan. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah, yakni Tuhan kamu, dan kemudian kembalilah kepadanya, bertaubatlah kepadanya. Okey, taubat ini, tuan-puan, yang selalu kita dengar taubat nasuha. Baik, kita berazam untuk tak mau ulang dah, kita tinggalkan, kita tekad untuk tinggalkan perbuatan atau dosa maksiat yang kita telah lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Itu yang pertama, azam tak mau ulang dah. Azam tak mau ulang dah. Yang ni paling penting, tuan-puan. Setiap kali kita bertaubat, ya Allah, aku tak mau buat dah. Bukan tak apalah, taubat esok buat lagi, tak apa, Allah kan Maha Pengampun. Ini salah faham yang berlaku. Salah faham yang berlaku, tuan-puan. Allah memang Maha Pengampun. Allah memang Maha menerima taubat, At-Tawwab. Allah Maha memberi rezeki. Allah Maha Al-Wahhab, Maha memberi. Tetapi sebagai manusia tidak bolehlah, kita sebagai hamba yang lemah, kita tak bolehlah, orang kata apa, take for granted. Tak apa, buat lagi pun. Allah kan Maha Pengampun. Masalah dia kepada kita, tuan-puan, kalau kita berfikiran begini, masalahnya adalah kita tidak pernah mengetahui bilakah kita akan mati. Kalau kita kata esok bertaubat, esoklah istighfar, adakah kita dapat memberi jaminan kepada kehidupan kita sendiri bahawa sehingga esok kita akan hidup? Disebab itu, tuan-puan, istighfar, minta ampun kepada Allah kena bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang ni ayat yang kita dah baca dalam 3-4 hari lepas, dalam juzuk yang sebelum-sebelum ini. Nanti hujung insya-Allah, tuan-puan doakan saya cuba compilkan dalam satu ni kan, ayat mana yang kita dah pi sepanjang 30 hari Ramadan ini. Amin, insya-Allah. Tuan-puan doakan kita diberi kesempatan, keberkatan waktu, kesihatan yang baik, sempat untuk saya baca, saya dengar kuliah-kuliah ustaz-ustazah untuk bantu share dengan tuan-puan. Baik, balik pada ayat ini, tuan-puan. So yang sebenarnya dia perkaitan ini, ayat ini perkaitan dia masih dia dikaitkan dengan ayat pertama lagi, tapi macam saya katalah, saya ambil 2 ayat sahaja. Baik, yang pertama, tuan-puan, bila tengok pada ayat ketiga ini dimulakan dengan istighfar dan dimulakan dengan taubat, maka ketahuilah, tuan-puan, ini adalah prasyarat untuk kita bahagia, untuk kita lapang dada, untuk kita mulakan kehidupan baru dalam fasa kehidupan kita. Kehidupan baru kita tak bermula dengan bermulanya kita pindah tempat kerja dan sebagainya.
Itu secara asas dia kacamata manusia memanglah ya kita pindah, kita hijrah, itu mula fasa baru, betul. Tetapi itu kalau kita tak pindah, maka maksudnya adakah kita tak mula fasa baru? Ya. Seharusnya kita memulakan fasa baru kehidupan kita setiap saat itu dengan istighfar. Bila kita buat satu dosa, na'udzubillah min zalik, tak dapat lari kita sebagai manusia sebagai hamba yang lemah. Kadang-kadang terbuat ataupun membuat secara sengaja atau tidak, secara zahir ataupun batin, secara sedar ataupun tidak, kan tuan-puan, secara terang-terangan ataupun sembunyi. Kita terbuat sesuatu perkara atau kita buat satu perkara. Kita dah bergelumang, hati kita dah hitam sebab adanya dosa maksiat. Lalu kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Ya Allah, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, wahai Allah, aku mohon ampun kepadamu, wahai Allah yang maha agung, yang maha besar. Alladzi la ilaha illa, yang mana tidak ada Tuhan lain melainkan Engkau, wahai Allah. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha hidup tak akan mati, tuan-puan. Wahai Allah, aku mohon ampun kepadamu yang maha agung, yang maha besar, yang maha hidup, tidak pernah mati, tidak akan mati dah. Baik, saya terjemah secara ringkas. Baik, wa atubu ilai, aku kembali kepadamu, wahai Allah, aku bertaubat kepadamu, wahai Allah, aku mohon ampun, aku balik kepadamu, wahai Allah, atas segala dosa kelalaianku, apa yang aku dah buat dalam kehidupanku, aku minta ampun, ya Allah. Bila kita sebut macam tu, tuan-puan, banyak lafaz istighfar yang tuan-puan boleh baca. Saya dulu istighfar ada macam-macam, sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim cukup pun boleh juga. Tapi bila kita istighfar dan kita minta ampun kepada Allah, bermulalah kehidupan baru sejurus selepas kita bertaubat dan kita balik kepada Allah. Jiwa kita akan rasa tenang, lapang, tuan-puan. Bermulalah kehidupan baru kita dengan doa kita, semoga Allah ampun dan terima taubat kita. Bila kita diampunkan Allah, tuan-puan, subhanallah, percayalah kita akan rasa lebih bahagia daripada orang yang memiliki harta, daripada orang yang memiliki follower, daripada orang yang memiliki rupa paras yang cantik, daripada orang yang memiliki gaji yang besar, pangkat yang tinggi, daripada orang yang memiliki kereta besar, rumah besar, yang dirasakan itulah punca kebahagiaan dirinya. Baliklah buat, tuan-puan, cubalah buat, kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah, kita taubat atas apa yang kita dah buat. Okey, insya-Allah kebahagiaan, lapang dada, tenang jiwa akan dirasai setiap daripada kita. Baik, yang tu kita nak sebutkan, ya, istighfar dan juga taubat. Baik, tuan-puan, saya suka nak share di sini, tuan-puan. Allahu akbar kabira. Saya nak share dengan tuan-puan. Selanjutnya di sini, ya, dijelaskan ataupun dah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila depa balik kepada Allah, depa minta ampun kepada Allah, maksudnya manusia yang balik kepada Allah, yang pulang kepada Allah, yang kembali kepada Allah, yang balik-balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan menempuh hidup yang baru, hidup yang bahagia. Ini disebutkan dalam tafsir. Siapa yang balik kepada Allah, siapa yang minta ampun kepada Allah, dia akan menempuhi hidup yang baru, dia akan menjalani kehidupan yang bahagia. Itu sebab saya kata dua kunci kebahagiaan hari ini tajuk kita. Sebab apa? Sebab bila dia balik pada Allah, dia istighfar, dia minta ampun, dia kembali kepada Allah, ya, apa kesalahan dia yang dah dibuat tu hilang, ya, maksudnya dah tak ada. Sebab dia dah minta ampun, dia balik pada Allah, dia admit, dia mengaku kepada Allah. Bila dia angkat balik syahadah dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia renew dia punya syahadah, dia sudah bebas daripada kesyirikan, dia sudah bebas daripada menzalimi diri dia. Lalu bila orang yang bebas daripada perkara-perkara ini, hidupnya bahagia,
hidupnya lapang, jiwanya tenang, taib, maka bermula kehidupan yang lebih damai, lebih bahagia. Dan kehidupan yang lebih bercahaya. Sebab kegelapan dosa, kegelapan syirik, kesemuanya sudah dibuang. Dia dah balik pada Allah. Allah lah pemberi kebahagiaan yang sebenar, tuan-puan. Saya nak peringat dari saya dan kita semua. Sebab kadang-kadang kita salah faham, tuan-puan, kebahagiaan adalah dengan berkahwin. Kebahagiaan adalah dengan adanya zuriat. Kebahagiaan adalah dengan adanya harta. Dan sebagainya yang saya tak mampu nak sebutkan. Itulah kebahagiaan dalam bentuk kacamata manusia. Sebagai seorang manusia, saya dan kita semua, yang kadang-kadang kita meletakkan itu cara bahagia. Lalu bila kita tak dapat perkara tu, tuan-puan, kita akan rasa tak bahagia, kita tak bersyukur, kita kufur nikmat. Tapi bila kita define, bahagia kita adalah berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam pengampunan Allah, berada dalam ketenangan, berada dalam bimbingan Allah. Ya, rasa cukup, rasa tenang, rasa lapang, rasa redha dengan apa yang Allah tentukan dan takdirkan atas kehidupan kita. Kita akan bahagia, tuan-tuan. InsyaAllah. Saya pun masih mencari kebahagiaan ini. Tuan-puan pun saya pasti masih mencari kebahagiaan ini. Kunci dia ada apa? Istighfar dan minta ampun dan balik kepada Allah. Okey, itulah kesenangan yang menghayati seluruh hidup. Dan tuan-puan, kalaulah seseorang tu dah dapat suasana kebahagiaan yang ada ini, yang Allah dah bagi tips dekat kita ni, ya, kata Profesor Dr. Hamka, kalau manusia dah dapat benda ini, ya, suasana ini telah didapati, dia tidak akan berada lagi dalam keraguan, ketakutan, keduka citaan dalam dia nak menjalani kehidupan. Dia tak akan jumpa ada rasa takut, duka cita, rasa sedih, rasa down, demotivated, rasa keraguan dan sebagainya. Dia tak akan jumpa dah. Ya. Sebagai manusia, mungkin dia masih jumpa perkara-perkara ini, dia tak boleh lari. Tapi kita renew istighfar, dia akan bahagia. Ya, rasa sesak sikit istighfar, balik kepada Allah, dia akan bahagia. Lalu perkara ini, tuan-puan, akan berterusan. Apa dia lagi, tuan-puan? Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajali musamma. Allah akan beri nikmat kepada dia, siapa yang istighfar, siapa yang balik kepada Allah. Allah akan beri nikmat mata'an hasanan, kenikmatan kepada dia yang baik, ila ajali musamma, sehinggalah satu masa yang telah ditentukan, ditetapkan. Sebahagiannya ataupun kebanyakannya meletakkan ajali musamma ini adalah sampai waktu yang telah ditentukan, iaitu bila dia dimatikan. Allah akan beri nikmat kepada mereka yang istighfar dan balik kepada Allah, taubat. Ya, nikmat yang baik, nikmat lapang dada, nikmat bahagia. Dan mungkin juga segala jenis kenikmatan dunia dia akan dapat sebab dia istighfar dan balik pada Allah. Dan percayalah, tuan-puan, barang siapa yang cari dunia, dia akan dapat dunia sahaja. Tetapi barang siapa yang cari akhirat, dia akan dapat dunia dan akhirat. Dia jaga solat, dia jaga puasa, dia zakat, dia cari Allah, dia istighfar, dia patuh kepada perintah Allah, dia jaga hubungan dia dengan Allah. Lalu sudah tentu orang yang begini bukan sahaja mencari akhirat, bahkan dunia akan datang kepadanya. InsyaAllah yumatti'kum mata'an hasanan. Allah akan beri nikmat kepada dia, bukan saja dalam bentuk kebahagiaan yang dia rasakan, ketenangan jiwa, tetapi Allah pasti berikan rezeki, ganjaran kepada dia, balasan kepada dia sesuai dengan apa yang dia dah buat sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat berikutnya, bukan ayat berikutnya, dalam ayat ini lagi, ayat ketiga lagi, wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Dan Allah akan berikan, mendatangkan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan, itu balasannya. Yang ni saya nak share sikit dengan tuan-puan. Subhanallah, tabarakallah. Masya Allah, seronoknya saya ramai tulis nota no. Bagus betul. Semoga Allah memberi ganjaran sebaik-baik ganjaran kepada tuan-puan semua. Jazakumullahu khairal jazak. Baik, ni pakai tulis, Masya Allah, kan?
Tapi kita janganlah salah faham. Sebagai manusia memang kita akan menempuhi jalan-jalan kesedihan, ketakutan, down semua tu. Cuma fatrah dia tak lama. Ataupun dia tak jadi sesak dada tuan-puan. Sebab dia tahu kata dia duduk dalam kasih sayang, bimbingan Allah, pengampunan dan keredaan Allah. Kalau dia rasa sedih pun tak lama sedih dia. Baik, tabarakallah. Ya betul Dr. Rod. Siapa cari dunia, dia dapat dunia. Siapa cari akhirat, dia dapat dunia dan akhirat. Bahkan dunia akan datang kepada dia. Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajali musamma. Allah akan berikan kepada dia kenikmatan. Apa pun bentuk kenikmatan Allah akan berikan kepada orang yang istighfar dan taubat balik kepada Allah ila ajali musamma, sehingga dia mati. Bukankah lebih bahagia yang tu tuan-puan? Allah beri kenikmatan kepada kita, ada pun daripada apa saja jenis kenikmatan. Syarat dia istighfar dan juga taubat. Baik. Ayat tadi, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan nescaya Allah akan berikan setiap orang yang mempunyai keutamaan itu balasan dia. Kita nak sebutkan yang ni tuan-puan, kita dah faham lepas istighfar, lepas taubat, dan saya sebutkan juga kita syahadah, kita renew balik kesaksian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah itu sahaja Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi SAW pesuruh Allah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bila kita buat 3 perkara ini tuan-puan, asasnya kita sebut 2 tadi daripada ayat, dan juga bila kita balik kepada Allah, maksudnya kita syahadah juga. Betul tak? Bila balik kepada Allah, maksudnya kita mengaku bahawa Allah adalah Tuhan kita dan Nabi SAW adalah pesuruh dan kekasih Allah. Bila kita buat benda ni, kita lepas daripada syirik, kita lepas daripada dada kita dosa, maksiat, syirik, kita serabut dada dan sebagainya, kita dah lepas dah semua benda ni, maka terlepaslah kita daripada menjadi hamba kepada harta dan kebendaan. Waalaikumsalam Puan Mazwin, terima kasih banyak. Terlepaslah kita daripada menjadi perhambaan keduniaan. Sebab kita dah balik kepada Allah. Kita dah balik kepada Allah yang memiliki dunia dan seisinya. Lalu kita tak jadi hamba dunia, kita jadi hamba kepada Tuhan yang memiliki dunia. Okey? Baik. Kemudian dilanjutkan, sebagai seorang Muslim ini, dalam keadaan ini kita kena beriman dan beramal soleh lah. Seperti yang kita sebutkan tuan-puan, orang yang beriman ini dia tak kata dia beriman sahaja, tetapi iman dia akan dibuktikan dengan amal soleh dia. Jadi orang yang beriman ini dibuktikan dengan amal, dan amal itu adalah amal soleh, amal kebaikan. Dan bila orang yang beriman dan beramal soleh ini, inilah orang-orang yang utama. Dan bila dia jadi orang yang utama, dia akan diberi keutamaan. Macam tu tuan-puan. Itu maksud wa yu'ti kulladzi fadlin, dan akan diberikan kepada orang yang utama fadlah, balasan keutamaannya. Siapa orang yang utama? Orang yang utama adalah orang yang balik kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh untuk membuktikan keimanan dia. Maka ini adalah orang-orang yang utama. Bila dia adalah orang utama, dia akan mendapat balasan sesuai dengan keutamaan dia. Betul tak tuan-puan? Kalau kita masuk satu pertandingan, ada 10 orang bertanding, 3 orang, orang kata apa? 3 hadiah utama. 3 hadiah utama, 7 sagu hati. Contoh ni, tapi nak bagi faham. 3 hadiah utama, 7 sagu hati. Bila jadi 3 orang yang utama, sudah tentu dia mendapat hadiah yang lebih utama, yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih hebat ganjarannya berbanding 7 orang yang mendapat sagu hati. Sebab apa dia dapat hadiah utama? Sebab dia 3 orang yang utama, 3 orang yang menang, 3 orang yang lebih hebat. Maka orang yang utama akan mendapat keutamaan. Dia naik ambil hadiah dulu, dia boleh duduk kerusi VVIP, contoh. Begitulah maksud kita nak fahamkan. Orang yang utama akan dapat keutamaan. Maka setiap yang utama ini wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan akan diberikan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan dia dan balasan kebaikan dia. Allah akan beri penghargaan kepada dia.
Subhanallah, inilah perkaitan juga, ya, kalau dalam tafsir dinyatakan, ya, maka berlumbalah manusia mukmin berbuat pekerjaan yang utama menurut bakatnya masing-masing, menurut kecenderungan, kemampuan, kemahiran seperti mana yang kita sebut semalam. Yang mana manusia dia bekerjalah atas bakat dia, kemahiran, kebolehan, kemampuan dia. Yang pandai memasak, dia memasak. Jangan sedih, kenapalah aku kerja tukang masak, kenapalah aku tak jadi pensyarah. Ya, tak semua orang boleh menjadi pensyarah. Puan boleh jadi tukang masak, bagi orang makan sedap, berniaga dengan jujur dan amanah, ya, tidak kedekut, ya, amanah dalam nak bagi makan dekat orang, berjual beli, berniaga juga satu perkara yang baik atas kemahiran dan kemampuan dia nak masak. Sebab ayat semalam kita kata qul kullun ya'malu ala syakilati, maka kamu beramal atas bakat kamu. Jangan kita sedih pasal pula aku kerja tukang masak. Tak. Tukang masak juga kerjanya mulia. Sekiranya dia mencari rezeki dengan cara yang betul, halal, berkat, buat kebaikan, dalam masa yang sama jaga hubungan dia dengan Allah, solat tak tinggal, zakat dia keluarkan, puasa dia puasa, semasa berniaga dia jaga aurat, dia masih dalam ruang lingkup yang telah Allah sediakan, insya-Allah tukang masak itu kerjanya mulia dan dia keluarkan duit dia untuk zakat, perolehan dia untuk zakat dan sedekah, infak dan wakaf kepada orang contohnya. Maka ini adalah orang yang beriman dan dibuktikan iman dia dengan amal. Lalu ini adalah orang yang utama. Bila jadi orang yang utama, Allah akan berikan balasan dan ganjaran yang sesuai dengan keutamaannya. Saya harap jelas tuan-puan. Kalau saya nak bacakan semua sangat banyak, jadi saya pendekkan, tapi sangat cantik apa yang diterangkan oleh para ulama tafsir ataupun mufassirin kita sebutkan, subhanallah. Jadi tuan-puan, siapa yang buat kebaikan, ingat akan digandakan 10 kali ganda. Ya, sekurang-kurangnya 10 hingga 700 kali ganda ikut kita kata amal. Cuma puasa, subhanallah, Allah katakan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan berikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Kita tak tahu ganjaran dia ataupun gandaan dia 10 ke 700 ke 300 ke, tak tahu. Puasa sangat orang kata subjektif, yang Allah sahaja mengetahui rahsia dia. Semoga puasa kita puasa yang berkualiti dan dinilai dengan kebaikan, insya-Allah. Kan tuan-tuan? Okey. So, apa yang saya nak sebutkan ini juga dinyatakan bahawa orang yang mendapat keutamaan, orang yang utama ini akan mendapat keutamaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinyatakan antara orang-orang yang mendapat keutamaan para sahabat, ya, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, dan kita juga berpeluang menjadi orang-orang yang mendapat keutamaan tersebut. Jomlah kita berusaha istighfar, balik kepada Allah, renew syahadah kita, ya, bila kita balik kepada Allah sudah tentu kita renew syahadah kita beriman kepada Allah Taala, beriman kepada hari akhirat, hari kebangkitan, lalu kita beramal untuk membuktikan kesemua perkara ini. Insya-Allah kita akan bahagia kerana kacamata orang yang beriman dan bertakwa tidak meletakkan dunia sebagai cara dia bahagia. Dia tidak meletakkan dunia sebagai cara dia bahagia. Dan ingat tuan-puan, siapa yang cari dunia, dia dapat dunia. Siapa yang cari akhirat, dia akan dapat dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Sahabat saya Ustazah Limau Manih, Ustazah Nazira Zakaria, tolong tegak mana yang salah, tolong perbetulkan, mana yang perlu ditambah baik, tolong habaq, nanti kita tambah baik, insya-Allah. Lalu orang yang mendapat keutamaan ini akan dapat penghargaan daripada Allah Ta'ala. Bila? Kat mana Allah sebut dapat penghargaan? Akan dilihat, akan dinilai. Semalam kita dah sebut dah tuan-puan, slot pagi bersama pagi dengan Al-Quran semalam, yang mana kita dengar, kita baca semalam, wa qul i'malu, dan beramallah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, buatlah amal kebaikan, dan sebab apa? Allah akan fasayarallah, Allah akan lihat amal perbuatan kamu, Rasul akan tengok perbuatan kamu, orang mukmin akan tonton perbuatan kamu. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat semalam
Allah, Rasul dan juga orang mukmin akan tengok perbuatan ataupun amal baik kita. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui ghaib, perkara ghaibiyat dan juga perkara yang zahir. Allah tidak akan ternafi pengetahuan dia, melainkan semua perkara dia tahu. Allah Subhanahu Wa Taala fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan dikabarkan, diberitahu tentang apa yang telah kamu beramal, apa yang kamu dah buat atas muka bumi, kamu akan dikabarkan. Kita akan tahu apa yang kita dah buat atas muka bumi, tuan-puan. Jadi orang yang utama, orang yang bertakwa, orang yang mukmin, orang yang utama akan diberi keutamaan berbentuk penghargaan daripada Allah dan juga Rasul. Ya, yang mana tuan-puan, subhanallah, dia akan menjadi orang yang utama, ya, hasil daripada keimanan dan amal takwa dia, amal kebaikan, amal soleh dia dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puan cubalah tengok fa in tawallau wa in tawallau, dan kalaulah kamu berpaling, yakni kufur daripada perkara-perkara yang kita dah nyatakan ini, tuan-puan, fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Kata Nabi SAW, aku risau kamu akan ditimpa dengan azab pada hari yang besar, pada hari kiamat. Ya, kalau kita kufur dengan perkara-perkara ini yang kita dah nyatakan, kita dah bincang, ya, kita tak mau istighfar, tak mau minta ampun kepada Allah, tak mau balik kepada Allah, ya, kita tak mau mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah, Tuhan kita, dan Nabi adalah pesuruh dan kekasih Allah, yang kita ikut sunnahnya, kita ikut apa yang telah digariskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita tidak beramal dan kita berpaling, tuan-puan, kita kufur daripada apa yang telah Allah nyatakan, maka kata Nabi, aku takut kamu akan dapat satu azab yang besar pada hari kiamat nanti. Jadi janganlah kita kufur kepada apa yang telah Allah berikan. Ada pun daripada sudut agama kita, Allah dah kurniakan kepada kita agama, ada panduan Quran, ada panduan daripada hadis Nabi SAW, ada panduan untuk bagaimana kita meraih kebahagiaan secara hakiki. Janganlah kufur, kerana orang yang kufur kepada perkara-perkara ini, kufur kepada keimanan, akan mendapat azab yang sangat besar pada hari kiamat. Rasulullah takut, Rasulullah sayang kepada kita, Rasulullah kasihan kepada kita, sebab itu sudah berpesan. Dan tuan-puan, hidup akan berbahagia dunia dan akhirat sekiranya dia buat perkara-perkara ini. Kalau dia keluar daripada perkara-perkara ini, dia tidak akan bahagia, ada pun di dunia mahupun di akhirat. Dan yang terakhir, tuan-puan, saya nak bacakan ayat terakhir, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah tempat kamu balik, tempat kamu pulang. Kita ni, tuan-puan, akan balik kepada Allah sahaja. Ya, kita akan pulang balik kepada Allah. Tak ada siapa yang tak balik. Ini adalah antara ayat yang kita kena faham, menambah keimanan dan keyakinan, kepercayaan kita bahawa adanya kematian di hujung usia kita. Hujung usia tak boleh kata tua, sebab kita tak tahu bila hujung usia kita. Ada orang yang mati umur 20-an, 30-an, 40-an, itulah hujung usia dia. Ya, setiap kita ni akan ada penghujung usia kita, wallahu alam bissawab. Kita doalah semoga Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wahai Allah, Allahumma khtim lana ya Allah, wahai Allah, akhirilah kehidupan kami ya Allah bi husnil khatimah, dengan kematian yang baik, dengan pengakhiran yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah, dan janganlah kamu akhiri kehidupan kami, janganlah engkau matikan kami wahai Allah bi su'il khatimah, dengan pengakhiran kematian yang buruk. Jadi tuan-puan, ayat ini ilallahi marji'ukum, hanya kepada Allah kita akan balik. Ini adalah ayat yang nak menegaskan kepada kita adanya kematian di hujung usia kita, yang kita tak tahu bila hujung usia kita. Adanya kematian, kita kena beriman dan percaya dengan kematian. Lalu bagaimana orang yang beriman dengan adanya kematian dan adanya hari kebangkitan? Orang itu akan beramal, buat persiapan dan persediaan menuju hari kematian, menuju hari kebangkitan. Ya, semoga saya juga bersedia, semoga tuan-puan juga bersedia.
buatlah persediaan daripada hari ni, esok dan akan datang tuan-puan. Ya, solat kita, Quran kita, puasa kita, zakat kita, ya, keimanan kita kepada Allah dan Rasul, keimanan kita kepada hari akhirat, keimanan kita kepada malaikat, adanya malaikat kiri dan kanan yang sedang mencatat setiap amal perbuatan kita, adapun baik maupun buruk, adapun pahala maupun dosa. Ya, inilah antara bentuk-bentuk persediaan ke arah menempuhi kematian. Dan kita sudah tentu tak ada siapa yang tak mau kematian yang baik. Betul tak tuan-puan? Nak kematian yang baik, yang husnul khatimah. Allahumma amin. Semoga Allah kembalikan kita dalam keadaan baik. Jadi tuan-puan, ilallahi marji'ukum. Kepada Allah lah kamu, yang kita semua akan pulang, akan balik. Tempat kembali kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Apa ayat hujung dia? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah maha qadir, ya, maha kuasa atas setiap sesuatu daripada kita. Apa yang kita nak sebutkan dalam ayat ini tuan-puan, daripada perkongsian tafsir yang saya nak bacakan dengan tuan-puan ataupun saya nak kongsikan pada ayat terakhir ini tuan-puan. Jadi apa yang kita rasa dengan baca ayat ini, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya suka analogi tafsir Al-Azhar. Saya nak share dengan tuan-puan sahaja. Apa maksud ayat ini? Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini penerangan terakhir tuan-puan. Dituliskan dalam tafsir Hamka, Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, ketika menceritakan ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu akan balik kepada Allah. Allah lah yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Nak faham macam mana? Analogi dia daripada tafsir ini saya nak share dengan tuan-puan. Macam kita ada satu akuarium yang ada ikan di dalam tu, yang ada macam-macam warna, macam-macam saiz, macam-macam bentuk, macam-macam jenis ikan. Ya, ikan dalam akuarium tu cantik kan tuan-puan? Ya, kita bagi makan, kita tukar air, kita bubuh hiasan-hiasan, pokok-pokok bunga, pokok bunga, ya, segalanya lah ya dalam akuarium kita tu. Daripada luar kita nampak cantik kehidupan dia. Dan kita nampak ikan tu bergembira dengan adanya makanan, cantik dengan color warna-warna yang pelbagai. Ya. Sekali lempak makan akan berebut-rebut makanan, air yang jernih. Ikan tu pun kita tahu kata dia gembira, ya tuan-puan. Tapi walaupun ikan tu gembira kerana ada makanan, air jernih, hakikat sebenar adalah kita yang pelihara dia, kita yang menentukan nasib dia. Ya, sebenarnya kita nak fahamkan memanglah ikan tu hidup dan mati kerana Allah Ta'ala. Tapi yang kita nak bentukkan, kata dalam akuarium tu kita yang bentuk suasana akuarium tu, betul? Kita bubuh yang tu, kita bubuh yang ni, kita hias. Dia tu, nasib dia tu sepertinya kita yang tentukan. Hidup mati Allah Ta'ala yang tentukan. Tapi asbab dia adalah, ya, kita nak ikan ni ada 10 ekor, kita letak 10. Kita rasa nak tambah lagi, kita pergi beli ikan tambah. Kita rasa ikan ni macam tak okey dalam akuarium ni, kita yang ubah dia. Kita tengok ikan ni ada colour biru je, kita rasa macam nak lawa sikit, kita beli pula ikan yang colour oren letak. Kita rasa pokok ni, pokok kecil-kecil ni tak elok, kita nak beli batu, kita yang tambah batu. Kita yang buat suasana akuarium tersebut. Kita lempak makanan, mereka berebut main makan. Cantik situasi tu. Gembira ikan tu. Kenyang ikan tu. Air yang jernih. Siapa yang tukar? Kita yang tukar. Ya, Allah yang menentukan hidup dan mati setiap sesuatu makhluk. Tetapi kita nak bagi tahu dalam akuarium tersebut, kita tengok daripada luar ataupun daripada atas, kita yang tentukan perkara tersebut. Ya, bagaimana? Ini adalah perumpamaan yang sangat cantik. Saya rasa saya kena kongsi sebelum kita balik. Kita berhenti hari ni. Kita yang memelihara, ya, kita yang membataskan setiap perkara dalam akuarium tersebut. Ya, kita boleh je nak angkat ikan tu, tukar dalam akuarium lain. Kita nak kurangkan air, kita nak tambah air, kita nak buang air, kita nak tukar air. Semua kita yang uruskan. Ya, mati ke tak mati ke, kita terlupa tukar air.
ataupun air dah kotor, kita tak bagi makan, dia pun lapar dan sebagainya, dia boleh mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, inilah misal kecil tentang kehidupan kita di dunia. Subhanallah. Kenapa? Kita rasa kita bebas makan ikan macam ikan tersebut. Kita rasa kita seronok macam ikan tersebut. Ya, kita dapat makan, kita dapat dalam akuarium yang luas. Ya, kehidupan yang happy, kita jumpa kawan-kawan macam mana ikan tu jumpa kawan-kawan. Kehidupan dunia kita cantik, adanya pokok, adanya batu-bata dan sebagainya. Tuan-puan, begitulah ikan tu duduk gembira dalam akuarium tersebut. Tetapi ikan itu, kita yang tentukan nasib dia. Sekali lagi saya sebut, hidup dan mati Allah yang tentukan. Tetapi kita yang mencorak situasi akuarium tersebut. Lalu beginilah Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita. Kita ni hidup macam ikan tu dalam akuarium. Allah yang susun, Allah yang tentukan nasib kita, Allah yang corakkan kehidupan kita. Allah boleh matikan, Allah boleh hidupkan. Allah boleh beri nikmat, Allah boleh tarik nikmat. Allah yang corakkan seperti mana kita mencorakkan akuarium tersebut. Kita rasa kita bebas atas muka bumi ini, macam mana ikan itu bebas dalam akuarium. Tetapi sebenarnya kita tidak cukup bebas. Hidup kita terbatas. Sebegitulah ikan di dalam akuarium hidupnya terbatas. Bila airnya kita tidak tukar, kita tak bagi makan, atau kita tukarkan kehidupan dia dalam dunia yang baru, dalam akuarium yang baru, Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah boleh menentukan kehidupan kita begitulah. Kita sebenarnya merasakan bebas, sebenarnya hidup kita terbatas. Ya, kita hidup gembira. Macam mana ikan itu hidup gembira, kita terlupa sebenarnya adanya malaikat Azrail yang sedang tunggu turn untuk ambil kita. Ya, bukan tunggu turn, tunggu arahan Allah. Kita ini sedang tunggu turn, siapakah lepas ini yang akan beransur pergi berjumpa dengan Allah. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita akan kembali kepada Allah. Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Makhluk semua kita ini, kita tak tahu bila turn kita. Kita hidup gembira seperti ikan di dalam akuarium, tetapi kita terlupa bahawa kebebasan kita itu ada keterbatasannya. Ya, kita akan pulang kepada Allah, kita akan jumpa Allah balik bila masa yang ditentukan. Oleh yang demikian, tuan-puan, oleh yang demikian, saya ingatkan diri saya dan kita semua, baliklah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, istighfar dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak dua perkara ini kita akan bahagia. Lebih kebahagiaan yang lebih hakiki, bahagia yang sebenar kita akan dapat, Allah akan berikan untuk orang yang banyak istighfar, banyak taubat, banyak kembali kepada Allah, kerap kembali kepada Allah. Allah akan berikan yumatti'akum mata'an hasanan ila ajali musamma. Allah akan berikan kenikmatan dalam kehidupan dia. Adapun hidup nikmat dunia, apatah lagi nikmat akhirat, sehinggalah ajali musamma, sehingga dia mati. Dan Allah akan datangkan untuk orang-orang yang utama, orang yang banyak buat kebaikan, orang yang banyak buat amal soleh dan beriman. Tuan-puan, Allah akan letakkan dia di kalangan orang-orang yang utama, dan orang utama akan dapat ganjaran atas keutamaan dia. Kalau kita berpaling, kita kufur daripada perkara-perkara ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar pada hari kiamat nanti. Rasulullah dah pesan, fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Ingatlah bahawa kita ini semua akan balik kepada Allah. Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkehendak untuk melaksanakan apa sahaja atas kehidupan kita, tuan-puan. Ibaratnya seperti mana kita nak lakukan apa sahaja atas akuarium ikan tadi. Sampai satu masa kita akan ubah akuarium tadi, begitulah sampai satu masa Allah akan ubah dan corakkan kehidupan kita. Kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita balik kepada Allah dalam keadaan balik yang baik, pengakhiran yang baik, kematian yang baik, dan dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira itu sahaja pada pagi ini tuan-puan dalam slot kita pagi dengan Al-Quran. Semoga kita dah jumpa dah kunci kebahagiaan yang sebenar. Kita dah faham dah apakah kebahagiaan yang sebenar. Jomlah kita cari kebahagiaan yang sebenar. Bukannya kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan akhirat itu lebih penting. Adakah salah kita mencari dunia? Tak salah tuan-puan. Tetapi janganlah kita cari dunia sehingga mengabaikan akhirat. Carilah akhirat, insya-Allah dunia akan datang dengan sendirinya.